Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ketahuilah bahawasanya perkara ini adalah perkara yang super serius, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan serius, dan sepatutnya kita sebagai hamba-Nya memahami setiap ayat ini dengan sangat serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat pula yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Di sini menunjukkan yang mereka ini boleh mencabut nyawa seseorang itu dengan sangat keras, boleh pula mencabut nyawa seseorang itu dengan sangat lembut, dan itu adalah kerja para malaikah yang sifatnya wasabihati sabha, yang sifatnya bergerak dengan pantas. Dia tidak melengah-lengahkan. Dia tak macam satu orang yang masuk kerja dan kemudian bila bos dia bagi tugasan, dia boleh hold dulu assignment, dia boleh pergi lepak dulu, minum dengan kawan-kawan, esoklah aku call, esoklah aku follow up. Tidak. Sabihati sabaha, malaikat ini speeding to execute apa yang Allah Subhanahu wa taala command kepada mereka. Mereka akan bergerak dengan pantas untuk menyelesaikan setiap arahan. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fasabiqati sabqa. Bahkan para malaikat ini bukan saja speeding, bahkan mereka racing, sabiqat, musabaqah, berlumba-lumba untuk menyelesaikan perintah Tuhannya. Kerana mereka ini adalah al-mudabbirati amra, adalah makhluk yang menyusun ataupun menyelesaikan setiap susunan. Mereka tidaklah, bila mana datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, akan ada delay, akan ada perbincangan, akan ada bantahan jauh sekali untuk meminta pengesahan ataupun kebenaran daripada mana-mana manusia. There's no one boleh halang mereka untuk mereka melaksanakan setiap perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kerana itu dinamakan sebagai ajal. Ajal itu sendiri bermaksud ketetapan. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada ketetapannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ketetapan buat mereka, maka tidak ada sesaat pun dilewatkan ataupun dipercepatkan. Dia akan on time. Dan ini adalah kerja para malaikah tentang urusan kematian. Para malaikah maut yang akan mencabut nyawa manusia, dan mereka ini as-sabihatu sabha fas-sabiqati sabqa. Mereka akan bersegera dan mereka akan berlumba-lumba untuk menyelesaikan. So tak ada delay. Kita kena tahu benda ni, tuan-tuan dan puan, azakumullah. Di saat kita melengah-lengahkan amalan kita, ibadah kita, bahkan kewajipan kita juga, ada kalanya kita rasa kita boleh lewat-lewatkan. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur setiap urusan itu on time. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berlakunya proses pendebungaan antara pokok dengan pokok, kan. Ianya berlaku on time. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak gagal dalam melakukan hal itu. Dan ketika mana kita merasakan yang mati menjauhi kita, ataupun kita masih lagi belum sampai waktunya, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebutkan lebih awal, sejauh mana pun kalian melarikan, ketahuilah kalian tidak lari, kalian mendekati, bahkan akan menemui mati. Mati akan berada di hadapan kita, dan kita bukan menjauhi dia, kita sedang menuju ke arah dia. Sooner or later kita akan mendapati mati, dan kita akan mati. Sama ada Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan an-nazi'ati gharqa, ma'adallah, kita berlindung dengan Allah, ataupun an-nasyitati nashta, dengan dicabut nyawa dengan kelembutan. Apapun caranya, kedua-duanya adalah kesakitan. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahawa kiamat itu bermula bukan sahaja daripada ditiupkan sangkakala berlakunya gegaran, tetapi dengan kematian itu sendiri sudah pun menyeksakan. Apabila kita memilih untuk berusaha menjadikan kematian kita itu sebagai satu kematian yang menyeksakan, maka ketahuilah seluruh kehidupan selepas kematian itu akan menjadi kehidupan yang menyeksakan. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan, azakumullah, bila kita nak buat apa-apa atas muka bumi ni, bila kita nak kejar sesuatu, kita kena betul-betul faham yang kita kejar ni sebenarnya apa, dunia atau akhirat. Fahamkan betul-betul yang kita nak sebenarnya kerja, usaha setiap hari ni,
kita kejar apa sebenarnya? Adakah kita mengejar satu kebaikan yang akan membawa kebaikan itu kepada akhirat kita, ataupun kita mengejar satu kebaikan yang ianya hanyalah berupa kebaikan di atas muka bumi, di atas dunia semata-mata, yang akan menggembirakan kita di dunia? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian tak habis-habis terkesan, terpengaruh dengan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu adalah kekal dan baik untuk kalian. Kita sanggup untuk gadaikan akhirat kita untuk gembira di dunia. Biarlah mak bapak tak reda, biarlah suami tak reda, biarlah isteri kecil hati, biarlah isteri sakit hati, biarlah orang sekeliling kita tak senang dengan kita. Yang penting kita dapat gembira di atas dunia. Kita nak gembira di atas dunia kerana kita melihat dunia, kita tak nampak pun kepentingan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah dengan kematian, dengan bagaimana seseorang itu akan merasai sakitnya mati, dan itu hanyalah permulaan kepada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, hari bermulanya goncangan yang pertama. Sumpah Allah, demi macam kita nak beritahu, demi Allah saya tak mencuri. So sekarang Allah kata demi para malaikah yang mencabut nyawa dengan kasar, yang mencabut nyawa dengan lembut, yang mereka itu sentiasa bersegera, yang mereka itu berlumba-lumba menguruskan urusan yang telah diaturkan. Ketahuilah, yauma tarjufur rajifah, hari itu adalah hari ketika mana tiupan yang pertama yang menggoncangkan alam. Di saat terbitnya matahari daripada arah barat, apabila dia terbit daripada barat, ketahuilah di saat itu tidak ada satu pun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diterima. Tidak, berlakulah tarjufur rajifah, goncangan alam yang menghancurkan. Faghfir li fa innahu la yaghfiru الذنوب إلا أنت